Baik, terima kasih rakan setugas kita, Mahirah dan juga Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam rancangan Rampai Pagi. Lintas langsung kami bawakan dari daerah Tutong untuk edisinya pada hari Selasa 30 Disember 2025 Masihi. Ada kita telah pun berada di penghujung tahun ya 2025 ini, dan kita doakan semoga kita semua akan dapat menutup tahun ini dengan penuh kesyukuran, penuh keinsafan dan juga harapan baru, agar tahun akan datang ini kita akan dapat membawa lebih banyak kebaikan, lebih banyak keberkatan dan juga kesejahteraan buat diri sendiri, buat keluarga dan juga buat masyarakat secara amnya. Dan ada sebagai makluman bersama juga untuk pagi ini di mana cuaca di daerah Tutong, Menung dan beberapa kawasan telah pun hujannya pada ketika ini. Jadi kita harapkan agar cuaca akan beransur cerah dari masa ke semasa, dan apapun perancangan audio hari ini, semoga semuanya akan diberikan kelancaran dan juga akan dipermudahkan untuk audio pada pagi ini. Baik, untuk meneruskan pertemuan kita pada kali ini, apa kata kita terus sahaja beralih untuk mengikuti dan juga menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Untuk itu audio, mari kita terus saksikan bersama. Dalam konteks warisan Islam, khazanah herba merujuk kepada koleksi tumbuhan yang mempunyai nilai perubatan dan kesihatan yang tinggi. Dalam kalangan masyarakat Melayu, herba telah lama digunakan secara meluas sebagai sebahagian daripada amalan harian yang diwarisi secara turun-temurun melalui pengamal perubatan tradisional. Namun, penggunaan herba dalam perubatan Islam sebenarnya telah lama digunakan, bermula sejak zaman Rasulullah SAW dan para ilmuwan Islam terdahulu untuk tujuan perubatan, pemakanan dan penjagaan kesihatan. Oleh demikian, penggunaan herba dalam perubatan Islam tradisional itu memainkan peranan signifikan sebagai ejen penjagaan kesihatan secara menyeluruh, meliputi aspek pencegahan, pemulihan dan keseimbangan tubuh badan. Terdapat beberapa tokoh Islam yang menjadi rujukan dalam bidang perubatan dan penggunaan herba. Mereka bukan sahaja mencatatkan penggunaan herba secara terperinci, malah turut menyumbang kepada pembangunan ilmu perubatan secara saintifik dan sistematik. So, antara contoh terkenal ialah Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, merupakan antara ulama terawal yang membincangkan perubatan herba dalam kitabnya Tib An-Nabawi. Yang kedua, Ibn Sina, dikenali di barat dengan Abi Sina. Beliau merupakan tokoh perubatan Islam yang paling terkenal. Karyanya, The Canon of Medicine, menyenaraikan lebih kurang 800 jenis herba dan kegunaannya dalam rawatan pelbagai penyakit. Yang ketiga, Ibnu Al-Baitar terkenal dengan karyanya iaitu buku tentang himpunan ubat-ubatan dan makanan ringkas yang mengandungi lebih 1,400 jenis tumbuhan, makanan dan bahan ubat. Karya keduanya merupakan ensiklopedia perubatan yang menghimpunkan kegunaan herba dalam rawatan pelbagai penyakit. Dan terakhir sekali, Al-Razi, dikenali di barat sebagai Razes. Beliau ialah seorang pakar perubatan dan ahli kimia yang memperkenalkan pendekatan saintifik dalam penggunaan herba. Beliau juga merupakan antara pertama yang membezakan penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. Sains moden membuktikan keberkesanan herba melalui pendekatan saintifik, terutamanya melalui kajian fitokimia dan juga kajian farmakologi. Contoh kajian saintifik ke atas herba memfokuskan herba tempatan kita ni termasuklah karamunting yang mengandungi antioksidan yang kuat dan menunjukkan potensi untuk mengawal diabetes serta mencegah perkembangan sel kanser. Yang kedua, sambung nyawa. Terbukti dalam beberapa kajian yang mana sambung nyawa ini dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Yang ketiga, bunga telang mempunyai sifat antibakteria yang berkesan untuk merawat infeksi kulit dan mengandungi antosianin untuk memperbaiki sel-sel tubuh termasuklah sel saraf di otak. Yang terakhir, hempedu bumi digunakan secara tradisional untuk merawat masalah cacingan dan disokong oleh kajian yang menunjukkan kesan antiparasit yang kuat.
Di dalam Al-Quran dan hadis juga ada menyebut tentang beberapa herba beserta manfaatnya, antaranya habatus sauda atau jintan hitam, yang mana menurut kajian saintifik, habatus sauda mengandungi bahan aktif seperti thymoquinone yang berfungsi sebagai antioksidan, antidiabetik, anti radang dan membantu memperkuat sistem imun. Zaitun, seperti mana yang disebut dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl dan Al-Mu'minun, minyak zaitun menurut kajian saintifik mengandungi oleuropein dan polifenol yang mengandungi antioksidan dan membantu melindungi jantung dan otak serta menurunkan kolesterol. Juga dalam surah An-Nahl ada menyebut mengenai madu sebagai penyembuh manusia. Madu mempunyai sifat antibakteria dan ia membantu menyembuhkan luka dan meningkatkan imuniti. Manakala dalam surah Al-An'am dan surah Ar-Rahman ada disebut mengenai buah delima. Manfaat saintifiknya membuktikan buah delima kaya dengan polifenol dan punisic acid yang memberikan pelbagai manfaat seperti membantu mengawal tekanan darah, melindungi jantung dan mengurangkan risiko kanser prostat dan payudara. Amalan herba Islam boleh dimanfaatkan sebagai rawatan pelengkap ataupun complementary medicine selain daripada perubatan moden, terutamanya dalam mengurus penyakit kronik dan memulihkan kesihatan. Yang kedua, pencegahan penyakit, preventive health, melalui penggunaan herba sunnah seperti madu, habatus sauda dan minyak zaitun dalam diet harian untuk meningkatkan imuniti dan juga kesihatan. Yang ketiga, menggalakkan gaya hidup sehat sunnah yang berasaskan sunnah Nabi Muhammad dalam diet harian. Dan terakhir sekali, digabungkan dengan ubat moden secara beretika dan dengan sasaran yang jelas demi keberkesanan dan keselamatan rawatan. Memelihara khazanah herba warisan Islam adalah sangat penting kerana ia merupakan warisan ilmiah dan budaya yang menunjukkan kearifan dan keunggulan para ulama Islam terdahulu dalam bidang ilmu tumbuhan dan juga perubatan. Herba warisan Islam mempunyai potensi ekonomi dan sumber asli yang lestari, terutamanya bagi negara kita seperti negara Brunei yang kaya dengan biodiversity flora dan fauna. Khazanah ini membantu membangunkan industri farmaseutical tempatan yang berasaskan sumber semula jadi dan halal. Ia juga menjadi asas kepada usaha memelihara kesihatan umat Islam secara holistik serta mengukuhkan perpaduan budaya dan ilmu dalam masyarakat. Dan terakhir sekali dan yang paling utama, khazanah herba ini adalah bukti kebesaran ciptaan Allah SWT yang harus kita jaga, kita kaji dan dikembangkan demi manfaat dunia dan akhirat. Khazanah herba dalam Islam bukan sekadar warisan tradisional, tetapi satu ilmu yang berasaskan sunnah, pengetahuan serta pengalaman para ilmuwan terdahulu. Dalam dunia yang semakin mencabar dengan pelbagai penyakit moden dan gaya hidup tidak sihat, penggunaan herba tampil sebagai alternatif semula jadi yang lebih seimbang, malah selari dengan prinsip Islam. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk melestarikan serta memastikan ilmu herba Islam itu terus diwarisi oleh generasi akan datang.